Apa huruf yang boleh dibaca bila kita duduk sini? Lam, lam, ha. Okey, ini kaedah asasnya. Kalau tak jelas, kena dibuktikan dengan banyak latihan dan kena hadir banyak kelas yang lebih detail. Okey. Okey, untuk dalam bengkel ni saya mungkin uraikan secara ringkas sahaja supaya pelajar tahu secara keseluruhan nak belajar seperti merapak dan apa perlu apa yang pelajar perlu buat, apa langkah yang perlu dibuat untuk mendalami seperti merapak. Okey. Ini ringkasan daripada yang tadi. Okey, contoh warna merah ialah huruf yang dibaca dari bawah. Kalau kita bergerak ke sini, warna hijau, huruf yang dibaca dari kiri. Okey. Warna biru ialah huruf yang dibaca dari atas, warna oranye, huruf yang boleh dibaca dari kanan. Okey. Susunan free flow. Okey, ini susunan bebas tadi. Semua huruf secara kaedahnya, semua huruf disusun di atas garisan, kecuali titik huruf yang di bawah lah. Kecuali huruf ni ya. Huruf jim dan kumpulannya, jim dan adik-beradiknya, jim, ha, kha, cha, sin dan shin. Misalnya, ini kena padam. Kemudian sod dengan dot, ain dengan ghin, nga dan mim. Ini huruf yang eko huruf yang turun ke bawah garisan. Ini kaedah yang kena ingat untuk membentuk susunan bebas atau susunan free flow. Okey, ini contoh susunan bebas. Okey, susunan di atas garisan tadi. Ini yang berwarna merah ialah huruf yang ekornya turun ke bawah garisan. Okey. Habis dah slide. Okey. Ini sahaja dulu. Sebenarnya ada banyak lagi, saya tak sempat nak kongsikan semua. Untuk proses seterusnya, saya akan buka okey, untuk yang seterusnya saya akan buka Microsoft Excel untuk buat demonstrasi macam mana kita nak belajar khat kufi murabbak dengan mudah. Okey ya. Para peserta juga boleh juga membuka Google Excel untuk sama-sama kita belajar bersama Ustaz. Microsoft Excel. Microsoft Excel. Maafkan saya. Sekiranya susah, mungkin boleh join guna dua device. Maksudnya tengok Ustaz melalui telefon and then boleh praktiskan dekat Microsoft Excel juga. Okay. Sekarang ni dekat paparan peserta ada skrin yang saya share tak? Tak ada? Belum lagi. Belum lagi Ustaz. Belum lagi. Okey. Kalau ini? Dah ada kan skrin? Masih belum. Oh, masih belum. Saya kena ni semua. Okey, sebentar ya. Mungkin, okey. Nampak tak? Okey, nampak Ustaz. Nampak Ustaz?
Okey, sebelum kita mula, saya nak tunjuk sikit ini antara nama-nama yang saya buat okey. Ini antara nama-nama yang saya buat menggunakan khat kofi murabbah. Okey, ini benda yang seronok dan mudah. Jadi antara benda yang menarik khat kofi murabbah ni, pelajar boleh ataupun peserta boleh belajar ataupun berkarya menggunakan smartphone. Okey, itu antara yang menarik Jadi kalau untuk 5 perkataan ke bawah, saya berkarya ataupun menyusun khat kofi murabbah menggunakan menggunakan handphone. Sebab smartphone ni senang, sambil makan, sambil minum, sambil berehat, sambil baring-baring, saya boleh berkarya menggunakan khat kofi murabbah. Antara sebahagian lah. Antara sebahagian. Ini hanya nama saja, belum lagi nama logo program, logo syarikat. Ini hanya nama saja. Banyak. Okey. Kita mula belajar khat kofi murabbah menggunakan Excel. Boleh Ustaz. Okey. Para peserta boleh bersedia juga. Kita sama-sama belajar. Boleh sambil buat. Ya. Ada hanya okey, sekejap Hanya 5 langkah. Hanya 5 langkah sahaja. Hanya 5 langkah mudah sahaja pelajar boleh menguasai khat kofi murabbah dengan mudah. Okey Macam mana caranya? Okey, saya akan tunjukkan satu persatu. Pertama kali, bagi yang belum pertama kali baru nak berjinak-jinak dengan khat kofi murabbah, sebenarnya software apa yang boleh digunakan? Sebenarnya ada banyak. Boleh Adobe Illustrator, boleh InDesign, boleh AutoCAD. Apa lagi? Ada banyak lagi. Kemudian yang paling mudah dalam banyak-banyak tu, yang paling mudah ialah Microsoft Excel. Jadi Microsoft Excel ni kalau kita buka, semua orang boleh menguasai lah. Okey. Kemudian satu lagi, semua laptop atau dalam semua komputer ada Microsoft Excel. Okey. Paparan pertama, kalau kita buka Microsoft Excel, okey, yang saya pakai ni Windows 7. Jadi kalau yang latest tu ada beberapa tempat yang berbeza lah, tapi kalau explore boleh dapat. Okey. Yang pertama, paparan yang ada dekat skrin masing-masing ni. Kalau mata saya sebagai orang lama terlalu kecil, kotak-kotak ni terlalu kecil, jadi saya tak nampak. Jadi saya nak besarkan. Cara nak besarkan image dalam skrin, tangan kiri tekan control, tangan kanan scroll ke atas. Ini nak besarkan image dalam skrin. Nak kecilkan, turun ke bawah. Okey. Besar, tolak ke atas. Okey. Kalau nak belajar khat kofi murabbah, yang pertama kita kena setkan kotak-kotak ini menjadi square. Menjadi segi 4 sama. Caranya ialah tekan Ctrl A, tekan serentak, paparan dekat skrin akan menjadi biru. Ini bermakna aktif. Ataupun satu cara lagi ialah tekan kotak 3 segi dekat atas ni. Secara automatik akan jadi, semua skrin akan jadi biru. Ini menandakan dia aktif dan boleh diedit, boleh dikecilkan.
Okey. Yang pertama, cuba cek sini antara nombor 1 dengan nombor 2. Ini saiz tinggi kotak ialah 20 piksel. Kalau komputer lain dia tak paparkan piksel, ada cm. Jadi terserah. Yang penting saiz tinggi dan lebar mesti sama. Okey. Kekalkan tingginya 20 piksel, kemudian saya nak lebarnya pun dikecilkan, tarik ke kiri dikecilkan menjadi 20. Okey, 20 piksel. 20 piksel. Jadi kalau kita tengok dah kotak-kotak yang ada dekat skrin menjadi square. Dapat? Ada yang cuba buat? Dapat? Untuk nak hilangkan warna biru. Ya? Buat semula? Semula boleh, saya nak kecilkan. Okey, boleh. Okey, ini ya. Okey, yang paparan awal kalau kita buka begini. Kalau nak kecilkan, pastikan skrin ni bagi jadi biru dulu. Klik kat sini. Klik kat sini. Ataupun cara yang kedua ialah tekan Ctrl A serentak. Okey, bila dah biru ni baru kita boleh kecilkan. Okey, tingginya dah 20. Tingginya 20. Kekalkan. Cuba kecilkan. Saya nak kecilkan lebar kotak menjadi 20. Terserahlah kepada pelajar apa saiz yang mereka nak. Okey, 20. Dah dapat? Jadi klik semula atas mana-mana skrin supaya skrin menjadi putih dan normal. Dapat? Dapat. Senang sangat-sangat. Okey. Full screen. Okey. Okey. M yang pertama. Ada 5 M semua. 5 langkah untuk belajar khat huruf murabak dengan mudah. Langkah yang pertama, M. Melakar. Kita nak draw. Melakar huruf atau simbol ataupun garisan. Caranya ialah tekan, tolak saja ke atas. Sebagai contoh, huruf alif, tolak ke atas 5, 2, 3, 4, 5. Klik kanan, masukkan warna. Okey, klik balik di atas huruf. Melakar. Ini huruf yang menegak. Kemudian, huruf yang melintang. Tekan, tarik ke kiri atau ke kanan. Masukkan warna. Okey. Ataupun kita nak buat kotak. Klik kanan. Masukkan warna. Klik kanan, masukkan warna. Okey. Melakar image, kotak. Senang kan? Senang. Rasanya tak ada yang buat tak jadi. Okey. Contoh huruf alif hanya dengan 1, 2, 3, 4, 5. 5 saat. Pelajar mampu menulis, melakar huruf alif dengan cantik. Khat huruf murabak dengan hanya 5 saat. Berbanding khat lain. Khat lain belum tentu Kalau khat sulus atau khat nasah 10 kali tulis belum tentu jadi. Ini antara benda menarik belajar khat huruf murabak. M yang kedua ialah mewarna. Okey. Belum lagi. Melakar tadi Melakar ini melakar satu pergerakan. Bagaimana pula kita nak melakar huruf yang mempunyai 2 atau lebih pergerakan? Contohnya huruf ra. Okey, kepala huruf ra ini satu pergerakan. Kemudian ekor huruf ra lebarnya 5, 4, 5. Satu lagi pergerakan. Ini dah 2 pergerakan. Kemudian melakar huruf dal yang ada 3 pergerakan. 1, masukkan warna. Masukkan warna. Masukkan warna. Ini 3 pergerakan.
Ada tak yang buat tak jadi? Rasanya tidak ada yang buat tak jadi. Semua buat jadi. Sebab itulah subjek tak kopi murabbak di UIA, semua dapat A atau A plus. Tak ada yang gagal. Kalau ada juga yang gagal, maknanya memang dia tak masuk kelas. Okey. Mudah ke tak mudah? Mudah Ustaz. Mudah. Dahlah mudah. Ada lagi cara yang lebih mudah melakar huruf yang lebih daripada satu pergerakan. Okey, kalau ni tadi kemungkinan 2, 4, 6 saat. Tak. Ada satu lagi cara yang paling mudah ialah mudah dan cepat. Caranya ialah tangan kiri tekan kontrol, jangan angkat. Tekan tangan kiri dan tekan kontrol, jangan angkat. Okey, kita mula melakar huruf dal. 1. Okey, semula tangan kiri tekan kontrol, tangan kanan pegang mouse. Okey, klik kiri, tarik ke kanan, lepas, tekan semula, turun ke bawah, lepas, tekan semula, tarik ke kiri, lepas. Kemudian lepas semua, tekan kanan, masukkan warna. Cepat. 1, 2, 3, 4 saat je. 1 saat kepala, 1 saat leher, 1 saat ekor, 1 saat mewarna. Okey, saya buat tengok lagi. Huruf ya, tengok tangan kiri tekan kontrol, jangan lepas. Okey, lepas, klik lepas, klik lepas, klik lepas, klik lepas, klik lepas. Huruf ya. Huruf waw, tangan kiri tekan kontrol, lepas, klik lepas, klik lepas, klik lepas. Okey. Oh ya. Huruf apa lagi? Huruf sin. Klik lepas, 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 klik lepas. Cepat sangat. Ini kena praktis lah. Jadi saya sarankan kalau nak belajar kopi murabbak maka Excel, sila gunakan mouse. Senang nak kontrol. Yang kedua ialah mewarna. Mewarna ni senang sangat. Klik. Okey. Lepas huruf alif, 1, 2, 3, 4, 5. Klik kanan. Warna kat sini. Boleh pilih kat secapta sini ataupun more color. Dan lagi banyak warna kat sini. Kita boleh buat colorful. Okey. Okey. Warna merah contoh. Okey, supaya tak berterabur titik, klik semula di atas huruf. Okey. M yang ketiga, memindah. Memindah. Contoh, kita susun kat sini, kita nak pindah, select dia semua huruf. Okey. Jangan klik kat tengah. Okey, letak dekat 4 penjuru. Sini boleh, penjuru ni boleh, sini boleh, sini boleh. Okey. Selagi simbolnya bentuk cross, memang kita tak boleh pindah. Okey. Kita boleh pindah bila kita letak di tepi. Nampak ada keluar simbol arrow 4 penjuru, kita boleh pindahkan dekat mana-mana. Ini digunakan untuk kita nak adjust lah. Kita nak adjust kedudukan huruf. Okey. Memindah. Seterusnya, menyalin. Menyalin senang sama saja. Ini kita copy balik 100%. Paste. Ataupun kita copy sebahagian daripada huruf. Contoh, kita copy part ini, kepala ya. Kita copy, kita paste kat sini. Kepala ya ni boleh jadi huruf hamzah. Okey, bila kita macam ni, bila ada
image keluar macam ni, ada garisan putus-putus ni, tekan space, dia akan hilang. Seterusnya kalau kita ambil sebahagian daripada huruf, ambil part ini saja, kita copy, kita salin, kita paste kat sini, bentuknya menjadi bentuk huruf dal. Senang sangat-sangat, sebab tu saya suka sangat mengajar khat kursi murabbah. M yang seterusnya apa? Memadam. Memadam. Contohnya kita tak mau. Memadam boleh padam penuh, okey, satu huruf ataupun keseluruhan ayat boleh padam. Klik kanan dekat sini, pilih no fill, okey, kemudian klik semula akan hilang. Ataupun kita nak padam sebahagian, sebahagian daripada huruf, klik kanan, no fill, okey. Ataupun salah satu cara nak padam ialah kita select kat bahagian yang kita nak padam, sila overlap di atas huruf yang sama, di atas warna yang sama dan bentuk yang sama. Okey, hilang. Apa lagi? Okey, kita nak overlap, kita nak padam ni dengan cara overlap tindih di atas warna yang sama. Kalau kita tindih di atas warna yang tak sama, mana tadi? Ni okey, warna yang kita tindih tadi akan duduk di atas. Untuk nak padam, jangan gunakan warna putih. Nanti untuk kita nak save file, ada masalah. Okey, M yang seterusnya apa? Habis dah? Dah ada 5 M. Senang kan? Itu sahaja asas untuk belajar khat kursi murabbah. Partisipan ada apa-apa soalan ke? Atau nak tanya sesuatu? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, silakan. Nak tanya macam kalau kita nak buat background belakang tu macam mana pula? Background belakang kita warnakan warna belakang. Okey, nanti saya buat demo. Okey, itu satu soalan. Nanti saya akan buat. Ada lagi soalan lain? Soalan lain? Mungkin Ustaz boleh teruskan. Teruskan. Okey, menjawab soalan tadi. Kita buat kataan apa? Saya boleh. Basmalah Ustaz. Basmalah. Basmalah akan panjang. Dia ambil masa yang panjang. Saya buat kataan pendek-pendek lah. Cari Asmaul Husna. Contoh apa? Ar-Razak, Al-Jabbar. Al-Jabbar. Kataan yang cepat lah. Sebab ini 1, 2, 3, 4, 5. Assalam lah. Assalamualaikum lah. Sin. Okay. Ni lam alif. Kemudian mim. Warna apa nak? Pilihlah kat sini warna-warna yang penting. Okay, contoh. Warna. Klik OK Okey. Alamak, salah. Jadi jangan risau. Kalau khat lain, jenuhlah kita nak leput paper. Ataupun nak guna case. Okey. Ni assalam. Alamak, lam alif ni tak berapa cantik lah. Lam alif ni tak berapa cantik. Boleh edit lah. Boleh edit. Sini. Okay. Ini lagi cantik, ini lebih jelas contohnya. Okey. Soalan tadi macam mana nak buat background? Nak buat background senang je. Pilih background yang kita suka lah. Kita nak warna apa? Contoh hitam. Jadi warnakan dengan hitam. Warnakan hitam. Okey. Kita pilih apa tadi? Hitam.
Dan alamak contohnya tertindih lah, terpotong lah. Okey, ini warna yang tadi dah. Assalam. Dah jawab kan soalan tadi? Macam kurus sangat, tambah lagi. Terima kasih Ustaz. Cantik Ustaz. Okey, siapa nak boleh kita buka harga. Assalam. Macam itulah. Kemudian kalau nak menarik lagi, asingkan setiap warna satu huruf. Contoh warna yang berbeza, jadi mudah orang nak baca. Warna yang sama, warna dari keluarga yang sama atau warna yang berbeza. Contoh nampak kan? Jadi nampak sini, nampak je lah, oh ni lam, ni sin, ni nama dia. Okey, langkah seterusnya bila tahu dah asas tadi, okey, sebenarnya peserta boleh belajar di rumah. Peserta boleh belajar di rumah. Caranya apa? Caranya ialah cari carta khat kufi murabbak dalam internet. Cari carta khat kufi murabbak dalam internet. Carta yang paling lengkap ialah sila cari dalam grup, sila cari dalam FB page Friend of Kufi Square. Kan? FOAS. FOAS. Jadi antara pelopor khat kufi di Malaysia, antara pelopor khat kufi murabbak di Malaysia yang paling aktif ialah FOK, ringkasan daripada perkataan Friend of Kufi Square. Jadi dalam tu ada carta, boleh ambil dan boleh praktis. Dalam tu boleh ambil dan praktis. Okey. Apa lagi yang pelajar nak? Apa yang pelajar nak tahu? Apa lagi yang pelajar nak tahu? Masa kita Mungkin Ustaz boleh tunjukkan cara nak save pula. cara nak? Save. Ya? Nak simpan dalam bentuk PDF ataupun PNG. Oh, cara nak save. Okey, ini sekejap. Betul tak? Contoh ini. Okey, sini Mak Contoh. mencuba mencelah. Ya, boleh, silakan. Lagi 15 minit. Okey, boleh. Saya Okey. ajar masa. Okey, bila kita dah berkarya, jadi hasil karya ni tidak lengkap, dan manfaatnya tidak boleh dikongsikan dengan orang lain. Jadi macam mana? Jadi untuk nak kita kongsikan dengan orang lain, supaya orang lain boleh juga menikmati keindahan hasil karya kita, okay, caranya ialah kita kongsikanlah. Kita kongsikan. Jadi sebelum kita nak kongsikan tu, kita kena tahu cara macam mana. Dalam kelas pun banyak orang tanya, macam mana nak save daripada Excel. Okay, ada banyak cara, dalam YouTube pun ada. Jadi kalau saya akan tunjukkan, kemudian selain ada cara lain, boleh tengok dalam YouTube. Cara nak save tugasan daripada Excel, nak save ke PDF ataupun JPEG. Okay. Salah satunya ialah, kalau begini, caranya ialah
kita nak kena buang dulu supaya tidak mengganggu. Dekat view ni, kat view, grid line kena buang. Buang grid line. Jadi grid line yang kat sini semua hilang. Kemudian, okey. Select bahagian yang kita nak. Contoh, saya nak besar ni Saya nak besar ni. Okey. Copy. Kemudian, buka Paint. Paint. Control V. Nampak? Control V, tekan serentak. Jadi, inilah hasil yang kita buat tadi. Ada dalam Paint. Pada Paint ni lah kita save. Semula kita nak sini, JPEG boleh, PNG boleh. Okey. Kebiasaannya nak mudah JPEG lah. Okey, klik kanan, save as, langsung. Insert. Kat sini, save as, JPEG. Okey, desktop. Kemudian nama Assalam. Okey. Dan save. Kita check tengok masuk atau tak masuk. Ada nampak kat sini Sini nampak tak? Pelajar nampak tak kat skrin? Nampak, jadi ada. Ni file kita. Daripada sini masukkanlah dalam WhatsApp ataupun nak share dengan orang. Untuk nak masukkan dalam handphone paling cepat saya share dalam WhatsApp je lah. Okey. Kemudian apa lagi Apa lagi? Saya buat demo lah kot lagi Okey, ada soalan? Lebih senang. Sebarang partisipan ada soalan lain? Boleh tulis dalam chat box ataupun tanya direct. Ni antara benda yang saya nak kongsikan. Okey, sini. Ni nampak? Sekarang nampak tak dekat skrin? Nampak Ustaz. Okey, ini adalah ni nota lah. Kalau saya mengajar ni ada 1, 2, 3, 4. Ni 4 muka surat nota ni. Kebiasaannya satu nota ni, satu muka surat nota saya huraikan dalam masa 2 jam. Kalau ada 4, 2, 4, 6, ada 8 jam. Kalau untuk betul-betul faham lah. Okey. Kita besarkan kat sini. Okey. Apa yang belajar nanti huruf tunggal. Contoh huruf ba. Huruf ta. Bentuk huruf tunggal. Dekat ruangan ni huruf tunggal yang paling cantik. Contohnya. Okey. Jadi kena praktis. Pelajar kena buat lah. Kena buat. Khat kufi murabba' nak mahir tak perlu banyak latihan menulis. Kalau khat lain, contoh kita kena praktis huruf alif nak khat nasah, kena praktis tulis sampai jadi. Khat kufi murabba' tidak. Khat kufi murabba' pelajar hanya perlu ingat bentuk dan ingat ukuran. Ingat bentuk dan ingat ukuran. Sebagai contoh, tinggi huruf alif ialah 5 kotak. Itu minimum. Paling tinggi terserah bergantung kepada ruang. Yang penting ukurannya mestilah ganjil. Bolehkah huruf alif kurang daripada 5 kotak? Tidak boleh. Kerana apa? Bila kurang daripada 5 kotak, huruf alif akan menjadi huruf lain
Huruf alif akan menjadi gigi huruf, ataupun huruf alif akan menjadi apa lagi? Ekor huruf, kebanyakan akan menjadi ekor huruf. Okey. Hanya ada satu tempat alif dibolehkan 3 kotak, iaitu alif pada huruf lam alif. Ni lam, ini alif. Hanya alif ni saja dibenarkan 3 kotak tinggi ni. Okey, contoh nak praktis nak memahirkan huruf khafi murabbak. Kaedah huruf ta, tinggi kepala huruf ta 3, lebar badan huruf ta 7, tinggi ekornya 3. Kedudukan titik ta di dalam mangkuk huruf. Jarak antara badan huruf dengan titik selang satu kotak, jarak antara titik dengan titik selang satu kotak, jarak antara titik terakhir selang satu kotak. Kena ingat kan? Huruf jim berapa? Lebar 5, tinggi kepala 3. Tinggi perutnya 5, lebar ekor 5, tinggi ekor 3. Jadi kaedahnya ialah hanya perlu ingat bentuk dan ingat ukuran. Okey. Ini bentuk. Dalam carta, kalau dalam fork punya pun sama. Macam sini ya. Ada huruf ta contohnya, ada banyak pilihan bentuk huruf ta. Ada yang lebar, ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi. Betul. Sama tengok, ni huruf sin. Bila ruang sempit, pakai yang ini. Bila ruang lebar, yang ini. Bila ruang besar, pakai yang ini. Sebab tu ada banyak pilihan bentuk huruf. Pilihan bentuk-bentuk inilah pelajar kena ingat. Ingat bentuk saja, bukan praktis tulis bagi jadi. Ingat bentuk dan ingat ukuran. Selebihnya tu pelajar kena memahirkan menyusun. Kemahiran menyusun khat kufi murabbak. Kemahiran menyusun ni, yang ni kena praktis. Kena buat latihan yang banyak lah. Bila buat latihan banyak, nanti pelajar boleh tahu apa cabaran. Bila bertemu huruf ini, macam mana nak buat. Bila bertemu dengan huruf sekian, macam mana nak buat. Okey, ni sebagai contoh salah satu ucapan tahun baru. Selamat tahun baru. Okay, yang saya buat. Dalam ilmu menyusun, dia ada rahsia, ada cara singkat macam mana nak cepat susun. Salah satu caranya ialah apabila bertemu dengan huruf yang mempunyai titik di bawah, huruf tersebut diletakkan di penjuru. Huruf tersebut pun diletakkan di penjuru. Tak di penjuru sini atau penjuru sini. Ada tak contoh kat sini? Kat sini ada contoh. Okey. Sini ada tak? Kita tengok dulu. Okey, ini ada contoh. Ada satu. Ni. Huruf yang bertitik di bawah, letakkan di penjuru. Ini salah satu cara kan. Salah satu cara. Huruf yang bertitik di bawah. Dalam khat kufi murabbak, kalau ada tempahan yang ada huruf titik di bawah, itu kebiasaannya saya akan cah lebih sikit. Sebab kebiasaannya mesti ambil masa yang agak lama sikit nak susun. Sebab cabarannya lebih. Okey. Kemudian membaca. Ini ada banyak. Okey, ada banyak contoh. Ustaz Ismail mau celah. Ya. Baki lagi 5 minit. Okey, boleh. Okey. Okey. Ni Contohnya titik di penjuru.
Okey, ini asasnya dulu. Kemudian bila dah tahu, okey, step nak belajar. Tadi kita dah tahu melakar, mengopi, mencetak, memadam, mengubah. Okay, tu asas dia. Asas dia itu je yang penting. Kemudian cari nota hak kopi murabak yang boleh dicari dalam internet. Yang paling tepat ialah ambil carta daripada Fork, Friend of Coffee Square daripada FB. Kemudian sila buat semula, buat latihan. Kopi semula, buat latihan sama macam dalam carta. Kemudian sila ingat ukuran dan ingat bentuk. Kemudian buat latihan, sila buat latihan sambungan huruf. Ba nun ta, contohnya binti, ba nun ta, cantumkan ba, cantum dengan ta, ba cantum dengan nun, cantum dengan ta. Okey, ambil huruf lain pula, cantum jadikan perkataan. Cantum jadikan perkataan. Kemudian tengok nota, buat rujukan. Kemudian seterusnya, pembelajaran seterusnya ialah bila dah ingat bentuk, ingat kaedah, ingat cara cantuman, pelajaran yang seterusnya ialah menyusun perkataan dalam bentuk square. Belajar mula daripada perkataan pendek dulu, cari asma husna ke, nama ringkas ke, susun. Kemudian cara menyusun ni tidak ada ilmu menyusunnya, ilmu hanya ada teori saja, kemahiran tu perlu diasah. Jadi untuk menguasai tak sama bagi setiap orang, ada yang cepat, ada yang lambat. Kemudian rasanya dengan masa yang terhad, itu saja yang saya kongsikan dulu. Okey, ada satu lagi. Untuk yang berminat boleh join page Fork Coffee of Friend Square, Friend of Coffee Square. Sila mohon nak join dan nak belajar melalui dalam grup tu. Itu pun boleh. Jadi dia punya ketua tu kawan rapat saya. Jadi kalau nak belajar cakap saya kirim salam. Kita kena. Okey. Kemudian selebihnya tu kena kalau nak mahir kena masuk kelas, kena cari tengok kalau ada bengkel apa ke, sila join kelas. Jadi kalau nak tahu perkembangan kat mana ada kelas, kat mana nak belajar khat ni, macam mana nak buat ataupun nak belajar sendiri, ada juga pelajar yang direct belajar secara personal dengan saya. Itu pun boleh. Kalau saya free, saya tolong tunjuk dan saya jawab. Okey, rasanya setakat itu saja dulu. Minta maaf banyak-banyak kalau apa yang saya sampaikan ni tak cukup sebab masa kita amat terhad, dan belajar secara online ni pun kita punya cara atau pergerakan kita terhad. Okey. InsyaAllah rasanya setakat ini saja dulu perkongsian dari saya, segala kelemahan, kekurangan, saya minta maaf banyak-banyak. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, penganjur kita tak ada Q&A dah kan? Ke masih ada lagi? Ada partisip. Tak apa ke partisipan, kita drag masa sikit. Jika ada soalan. Q&A? Kalau ada soalan boleh utarakan direct ataupun tulis dalam chat box. Ada apa-apa soalan ke? Kemungkinan semua faham kot, insyaAllah. Okey, terima kasih lagi sekali diucapkan kepada Ustaz Muhammad Fadil Sulaiman atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Jadi kita dah di hujung program. Terima kasih saya ucapkan kepada semua peserta program dan berharap agar ilmu yang diperoleh dapat dimanfaatkan sebaiknya. Sebab kata
kita harap al-ilmu bila amal al-syari bila tamar, yang bermaksud ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak berbuah. Jadi kita sebagai penuntut ilmu yang mengamalkannya mesti memanfaatkannya untuk bayar masyarakat kita. So sebelum kita tutup slide, boleh sekalian untuk buka kamera, kita sama-sama fotografi, kita sama-sama adakan sesi fotografi bersama Ustaz. Okey, jom semua buka kamera dan komiti silibus